Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kami dari UiTM Cawangan Melaka ingin berkongsi tentang kursus yang wajib diambil oleh pelajar-pelajar berdaftar bagi pengajian peringkat ijazah sarjana muda di UiTM. Perkongsian ini bertajuk Peranan Falsafah Islam dalam Mendepani Cabaran Globalisasi. Kursus ini mendedahkan generasi muda Malaysia terhadap cabaran pemikiran dan ideologi yang sedang melanda dunia ketika ini. Selain itu, kursus ini dilihat untuk mempertahan dan mengekalkan jati diri generasi pelapis negara dalam menghadapi gerakan ideologi relativisme pasca modernisme global tentang segala bentuk hakikat dan kebenaran dalam kehidupan yang bersifat relatif. Malah, kursus ini juga bertujuan untuk menyediakan generasi pelajar yang berfikir secara kritikal dan rasional, berhujah secara analitikal dan sistematik, bertindak dengan berhikmah dalam menanggapi cabaran isu dan ideologi semasa. Perkara yang menentukan tingkah laku seseorang manusia adalah pemikirannya. Inilah cara yang digunakan untuk menentukan sesuatu perkara dalam kehidupan seseorang yang memberikan kefahaman erti kehidupan tersebut. Dalam Islam, terdapat panduan-panduan yang kukuh dan benar untuk membimbing manusia daripada pemikiran yang salah, iaitu bersumberkan Al-Quran dan Hadis. Namun kini, pelbagai cabaran pemikiran yang wujud dan datang dalam dunia global seperti terorisme, sekularisme, modernisme, pasca modernisme, nasionalisme, kapitalisme, sosialisme, feminisme, hedonisme, humanisme dan liberalisme. Semua ini adalah contoh-contoh pemikiran yang telah pun wujud dalam kerangka kehidupan merangkumi aspek politik, pentadbiran, ekonomi, agama dan sosial sama ada secara sedar ataupun tidak ke dalam negara dan memberikan kesan terhadap pemikiran masyarakat kita. Oleh yang demikian, mengetahui aliran-aliran pemikiran yang wujud adalah satu perkara yang amat penting untuk menjadi benteng kepada masyarakat masa kini. Baru-baru ini timbul isu di mana Human Rights Commission of Malaysia (SUHAKAM) telah menyiarkan iklan untuk mencari penyelidik bagi kajian The Research of Feasibility of Having Legislation of the Recognition of a Third Gender in Malaysia. Iklan ini telah tersebar luas di media sosial dan mendapat tamparan hebat khususnya daripada rakyat Malaysia yang beragama Islam. Isu ini juga telah menimbulkan perdebatan serta perbincangan yang meluas di samping adanya kenyataan balas bahawa Islam hanya mengakui kewujudan lelaki, gender lelaki dan perempuan sahaja. Maka tiada istilah gender yang ketiga. Beberapa pihak kemudian telah membuat kenyataan bahawa kelompok transgender harus diiktiraf dan hukum Islam seharusnya tidak statik serta perlu mengikuti perkembangan zaman melalui dapatan-dapatan baru dalam ilmu sains dan perubatan. Gender dan jantina adalah berbeza mengikut perspektif barat. Gender berpaksikan konstruk sosial dan perwatakan di mana pengalaman dan masyarakat yang membentuk seseorang anak itu. Boleh jadi seseorang itu anak lelaki tetapi disebabkan adik-beradiknya yang lain ialah perempuan, maka kecenderungan untuk dia berperwatakan lemah lembut seperti perempuan adalah tinggi. Gender yang difahami oleh barat ini boleh dikaitkan dengan golongan ataupun kelompok muhannas iaitu lelaki yang berperwatakan seperti wanita dan mutarajilah bagi golongan wanita yang berperwatakan seperti lelaki. Jantina pula sebaliknya berpaksikan fitrah biologi. Sesetengah pihak termasuk gerakan LGBTQ mahu mengharmonikan keadaan dengan membawa naratif masyarakat perlu menerima gender yang pelbagai mengatasi naratif jantina iaitu lelaki dan perempuan. Bahkan ada yang berkata jantina yang pada asalnya fitrah perlu mengikut gender yang bukan fitrah ataupun konstruk sosial. Contohnya, jika seseorang lelaki berperwatakan feminin, maka masyarakat harus menerima beliau sebagai seorang perempuan kerana sifat dan karakter dalamannya serta tidak salah jika mahu mengubah alat biologi jantina daripada lelaki kepada perempuan untuk menyesuaikan diri dengan identiti gender tersebut. Islam sebaliknya mengajar keharmonian dengan menghormati antara satu sama lain tanpa mengira bangsa jantina dan kumpulan.
Islam juga mengajar kepada kita bahawa gender iaitu konstruk sosial dan perwatakan yang sebenarnya perlu mengikut telunjuk jantina, kerana jantina adalah fitrah, manakala gender hanya pembentukan sosial dan karakter sahaja. Kursus falsafah dan isu semasa membentuk pemikiran analitik, kritikal dan sintesis ataupun konstruktif. Kursus ini juga ingin menyemai penghayatan kesatuan ilmu, kearifan tempatan dan dekolonisasi. Selain itu, kursus ini menjelaskan cabaran falsafah, sains, ideologi, ekologi dan ilmu. Bahkan ia penting dalam membentuk penghayatan terhadap falsafah pendidikan kebangsaan dan rukun negara. Pelaksanaan kursus falsafah dan isu semasa di institusi pendidikan tinggi telah diputuskan dalam mesyuarat susulan Jemaah Menteri Bilangan 14/2019 pada 12 Jun 2019 dan ditawarkan sebagai kursus wajib universiti. Penawaran kursus ini adalah untuk memupuk penghayatan dan nilai di kalangan pelajar IPT. Penawaran kursus ini selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan, rukun negara dan objektif strategik 2.4 Pelan Antirasuah Nasional 2019-2023 yang menekankan kepada aspek hubungan antara manusia dan implikasi terhadap persekitaran. Penguatkuasaan kursus ini berkuat kuasa melalui kohort 2019-2020 pada 1 September 2019. Pemakluman kursus falsafah di peringkat UiTM adalah berdasarkan Perkeliling Akademik Bilangan 1 tahun 2020. Pelaksanaan kursus ini di UiTM Cawangan, Melaka adalah pada Mac 2020. Hasil pembelajaran kursus CTU 552 adalah: pertama, menjelaskan isu semasa berasaskan ilmu falsafah, falsafah pendidikan negara dan rukun negara. Kedua, menerangkan isu semasa berdasarkan aliran pemikiran utama dalam pelbagai aliran falsafah. Ketiga, menghuraikan isu semasa melalui perspektif falsafah sebagai asas menjalin dialog antara budaya. Untuk memahami kursus ini, para pelajar pada peringkat awal telah didedahkan dengan asas dan kerangka pembinaan falsafah dalam masyarakat seperti falsafah pendidikan kebangsaan, rukun negara dan falsafah sejahtera. Kemudian, pada peringkat kedua, para pelajar dapat menghuraikan domain-domain utama analisis falsafah seperti logik dan metodologi, psikologi, metafizik dan epistemologi. Akhirnya, para pelajar mengaplikasikan domain analisis falsafah dalam menganalisis cabaran dan isu semasa. Apakah itu falsafah? Falsafah dari sudut etimologi adalah dari dua perkataan, iaitu philo yang bermaksud cinta dan sophia yang bermaksud hikmah, kearifan, kebijaksanaan ataupun kebenaran. Oleh itu, filosofi bermaksud kecintaan kepada kebijaksanaan, kebenaran dan hikmah. Dari sudut terminologi, falsafah bermaksud satu ilmu yang mendalami makna dan hakikat sesuatu perkara sehingga ia jelas maksud dan tujuannya. Secara umumnya, tujuan falsafah adalah mencari dan membuktikan kebenaran dan memberi arah tuju atau pedoman untuk perkara penting dalam kehidupan. Islam merupakan sebuah agama yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW berteraskan prinsip rukun Islam dan rukun iman. Islam amat menitik beratkan penggunaan akal. Ilmu falsafah pula berkait rapat dengan peranan akal. Ini kerana akal merupakan alat utama bagi mencapai makrifatullah dan ta'atullah. Justru itu, falsafah perlulah berlandaskan Islam. Mengapa? Kerana falsafah boleh memberi impak sama ada mengukuhkan agama ataupun meruntuhkan agama. Dalam membentuk kerangka falsafah, akal manusia perlulah bersumberkan Al-Quran dan As-Sunnah. Akal juga bebas berfikir, tetapi perlu dipastikan tidak melanggar Al-Quran dan As-Sunnah. Jika akal melanggar batasan Al-Quran dan As-Sunnah, maka jadilah pelbagai isu dan salah faham dalam kehidupan sebagaimana yang telah dikongsikan sebelum ini. Lihat rajah yang menggambarkan hubung kait di antara akal, sumber iaitu Al-Quran dan As-Sunnah serta cabaran-cabaran semasa bagi umat Islam. Falsafah Islam bukanlah ilmu yang boleh diungkapkan secara pengetahuan semata-mata. Bahkan ilmu yang perlu difahami, dihayati dan dipraktikkan bagi menyempurnakan matlamat manusia diciptakan. Sekian, terima kasih.